Yang berusaha Tuan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Poh, Cik Ali bin Awang Kecil. Yang dihormati Guru Kanan Sains dan Matematik, Puan Azila binti Muhammad Isa, Puan Zamzila Hamid, Ketua Panitia Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Poh. Okey, Puan Nurul Hizan selaku penceramah ataupun cikgu sembilan sains lah yang akan memberikan teknik ataupun mantap KPS pada malam ini, serta anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Okey. Jadi bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis ilmu yang akan inilah yang majlis ilmu yang memberi manfaat lah pada calon-calon SPM pada tahun 2021 dan juga calon-calon SPM pada tahun 2022. Okay, insyaAllah. Jadi sebelum tu saya mewakili Panitia Sains mengalu-alukanlah kedatangan Tuan Pengetua kita kerana sudilah bersama-sama pada malam ini. Okey, sebagai tanda sokongan dan beri semangat kepada anak-anak pelajar sekalian. Okey. Jadi bagi memberkati majlis kita pada malam ini, saya menjemput saudara Syahir. Okay, ada tak Muhammad Syahir dari kelas 5B untuk sama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan disampaikan oleh Muhammad Syahir. Jadi dengan hormatnya mempersilakan Muhammad Syahir. Syahir, ada tak Muhammad Syahir? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Okay, amin. Ya Rabbal Alamin. Okay, terima kasih kepada saudara Muhammad Syahir daripada tingkatan 5B atas bacaan doa tadi. Okay, baiklah. Jadi saya sangat mengalu-alukanlah kedatangan Tuan Pengetua kita. Guru Kanan Sains dan Matematik ada bersama dan juga Ketua Panitia Sains juga ada bersama pada malam ini. Jadi sama-sama nak melihat, okay, maksudnya sama-sama hadir malam ini untuk memberi sokongan kepada anak-anak pelajar sekalian, okay, terutamanya pelajar tingkatan 5 lah tahun ni yang akan sama-sama akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Jadi dengan tidak membuang masa, saya inginlah menjemput Tuan Pengetua, okay, untuk memberikan sepatah dua kata sebagai motivasi lah kepada pelajar kita sekalian. Okay, jadi dengan segala hormatnya saya menjemput Tuan Pengetua. Okay, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Aminah, Guru Sains, yang dihormati Guru Kanan Sains, Cikgu Azila Mak Isa, Ketua Panitia, Cikgu Zamzila, penceramah kita lah, Guru Cemerlang Sains, Cikgu Nurul Hizan, serta guru-guru lainnya kalau ada, serta anak-anak yang saya kasih sekalian.
Saya nak ambil masa yang sedikit saja. Pertamanya nak beritahu perkembangan anak-anak sikit-sikit sebanyak tentang sesi persekolahan. Memandangkan Kedah berada pada PPN 1, sekolah kita tak akan dibuka pada 4 Oktober. Jadi kalau kita tengok apa dia fasa-fasa pembukaan sekolah tu, saya merasakan kemungkinan besar lah sekolah kita bulan 11 pun belum tentu dapat buka. Jadi bila ada Google Meet macam ni, saya nak rakamkan tahniah lah kepada anak-anak pelajar yang masuk. Tapi kalau saya tengok sekarang ni, termasuk saya baru ada 72 orang. Saya rasa tak berapa senang lah dengan kawan-kawan yang tak dapat masuk tu. Mungkin ada isu-isu apa, ada masalah, saya tak tahu. Tapi saya nak beritahu macam ni lah. Sekarang kita berada PPN 1, sekolah tak akan dibuka. Bila kita berpindah kepada PPN 2, hanya dibuka untuk PPKI dan tingkatan 6 semester 2. Jadi kita ada PPKI saja, tingkatan 6 kita tak ada. Pun anak-anak tak boleh hadir ke sekolah lagi. Bila masuk PPN 3, barulah anak-anak boleh sekolah. Jadi dijangkau ke bulan 11 pun Kedah belum tentu sampai PPN 3. Kerana ikut maklumat hari ini, grup Pengetua Sekolah Menengah Malaysia Kedah, kita hari ini penggunaan katil di hospital negeri Kedah untuk katil ICU masih melebihi 100% hari ini. Jadi mustahil nak dibuka, nak digerakkan kepada PPN 2 dalam masa yang dekat. Jadi anak-anak sekalian, inginlah saya nak minta tolong, nak ingatkan, kena bersedialah untuk norma baru ni. Kalau ada pembelajaran dan kaedah sekarang ni, kaedah maya ni, sebaik mungkin cuba masuk lah. Terutamanya bila macam sains buat ni. Saya nak ucap tahniah kepada cikgu-cikgu sains. Terima kasih banyak kepada Cikgu Nurizan, guru kanan sains, Cikgu Aminah, Cikgu Ketua Panitia, Cikgu Ramzila, kerana nak buat satu teknik untuk anak-anak kita dapat skor dengan cemerlang, khusus dalam mata pelajaran sains. Anak-anak sekalian, bila anak-anak nak periksa bulan Mac nanti tahun depan, sebut saja tahun depan, tetapi JPN dah pun bersetuju kita akan adakan peperiksaan percubaan SPM pada minggu ketiga bulan November. Minggu ketiga bulan November, maksudnya selepas Deepavali akan ada peperiksaan percubaan SPM. Jadi soalan dia adalah soalan yang kita sebut satu standard untuk satu negeri Kedah. Jadi kita nak tengoklah pencapaian anak-anak, sebab selepas bulan 3, bulan 11 kita akan cuti. Masa bulan Disember tu kita akan cuti 2 minggu dan kita akan terus belajar lah. Jadi masa tu lah kita akan buat intervensi. Baru-baru ni saya minta cikgu-cikgu buat satu ujian. Tujuan saya adalah untuk nak tengok sejauh mana berkesannya pembelajaran PDPR. Walaupun markah saya tak tengok lagi, tapi secara lisannya saya dapati kedudukan prestasi anak-anak pada tahap yang sangat membimbangkan. Cikgu bagi maklumat kat saya, ada yang tak jawab, ada yang hantar kosong, macam-macam lah. Ada yang merapu-merapu, ada yang copy paste, ada macam-macam. Bukan subjek sains lah, saya sebut secara umum. Jadi pelajar-pelajar sekalian, apa pun COVID ke apa ke, standard SPM tak pernah difikirkan untuk wildcard untuk kamu, untuk diturunkan taraf. Sebab dia adalah satu sijil yang diiktiraf. Satu-satunya sijil yang kamu ada hanyalah SPM. PMR bukan sijil, dia patah lagi, PT3 apa semua tak ada lagi. Kamu hanya akan mendapat sijil, inilah SPM, inilah satu-satunya sijil yang kamu nak mula. Jadi pelajar-pelajar saya minta lah, begitu kena bersungguh-sungguh. Yang keduanya, dengan banyak kemudahan yang ada sekarang ni, saya tengok platform pembelajaran banyak, saya daripada cikgu-cikgu yang sentiasa sanggup membantu kamu. Platform pembelajaran maya ni sangat banyak. Jadi gunakanlah platform-platform tu sebaik mungkin.
minta lah, saya sangat berharap anak-anak semua lupakanlah keseronokan sementara sekejap, kerana kita akan menghadapi satu masa yang tak lama, lebih kurang 2 minggu menentukan masa depan kamu. Untuk hari ini cikgu akan bagi, cikgu kita akan bagi teknik untuk mendapat sebaik mungkin markah sebanyak-banyaknya. Ilmu ni sifat dia adalah liar, orang alim kata sifat ilmu ni dia liar, dia tak mau masuk, jadi kita kena tambat. Jadi cara nak tambat dia adalah dengan catat. Diminta-minta semua yang nak mengikuti program sekarang ni yang akan berlangsung untuk ucapan saya ni, catat, sediakan pen dan buku catatan, catat semua apa yang disebut oleh guru-guru. Saya rasa setakat tu saja. Mudah-mudahan perkongsian oleh cikgu-cikgu dan tekunnya anak-anak kita pada malam ini, Allah anugerahkan kecemerlangan kepada mereka, dan kawan-kawan yang tak dapat masuk, sama ada masalah apa-apa, kita bolehlah nanti kita boleh sampaikan ke mereka dan tengok semulalah rekod rekaman ini, supaya ilmu ini lebih banyak kita sebarkan kepada anak-anak kita. Sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada anak-anak yang ada pada malam ini, kepada guru-guru sains, kepada penceramah kita Cikgu Nurul Izzan. Cikgu Nurul Izzan ni standard dia dah pergi ke didik TV lah. Jadi kalau kita tak guna peluang ni, orang lain duk guna. Tapi saya tengok Cikgu Nurul Izzan begitu committed lah dengan anak-anak Tanjung Pau ni, insyaAllah. Jadi untuk anak-anak Negeri Telima ni yang telah berjaya mengharumkan nama sekolah, peringkat kebangsaan, peringkat negeri, peringkat daerah dan apa juga yang diceburi lah, pokok ke inovasi ke apa, saya ucapkan tahniah, insyaAllah nanti kita bagi sijil-sijil yang selayaknya. Sekali lagi tahniah kepada panitia sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengar dan selamat mencatat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Pengetua. Kerana sudi meluangkan masa lah untuk sama-sama bersama malam ni dengan anak pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5. Sekali lagi terima kasih Tuan Pengetua. Jadi cikgu tak mau melengahkan masa lagi sebab sekarang pun dah 9.13 minit. Jadi cikgu harap sangat, jadi malam ni kamu rebutlah peluang yang kita ada, sebab kita tak akan buat selalu macam ni Kita tak akan selalu jemput Cikgu Nurul Izzan ni Jadi kelas yang dia ajar okey lah. Jadi kelas-kelas yang dia tak ajar, jadi rebut peluang, tengok macam mana dia mengajar, apa tips yang dia bagi untuk kamu betul-betul dapat jawab soalan dalam bahagian A nanti. Sebab malam ni kita fokus kepada KPS, iaitu Kemahiran Proses Sains. Jadi cikgu nak sangat-sangat sekarang ni semua ada dengan pelajar semua, ada pen, ada kertas dan ada modul yang telah cikgu sediakan. Jadi semua dah ada sekarang. Jadi cikgu harap sangat malam ni dengar betul-betul. Jadi kita tak akan selalu peluang macam ni, tak akan kita buat selalu. Jadi malam ni saja. Jadi dengan tidak meluangkan masa, tidak melengahkan masa lagi, cikgu nak menjemput Cikgu Nurul Izzan untuk meneruskan program kita pada malam ini. Jadi dengan hormatnya, dengan ni bersilakan Cikgu Nurul Izzan. Baik. Terima kasih diucapkan kepada, dengar suara jelas? Dulu? Okey. Jelas. Baik, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Aminah selaku rakan seperjuangan untuk menjadikan pelajar-pelajar SMK Tanjung Pau supaya lebih ramai yang cemerlang dalam sains. Terima kasih diucapkan, terima kasih kepada Tuan Pengetua kerana sudi bersama-sama kita pada malam ini memberi motivasi, semangat pada pelajar-pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan juga kepada guru kanan, Puan Azila, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dan juga Ketua Panitia, Puan Zamzila. Baik, dan ribuan terima kasih diucapkan kepada semua pelajar-pelajar yang di talian hampir 75 tak silap, 75-74. Untuk makluman murid-murid semua, 2 hari lepas cikgu juga dijemput ke SMK Cika pula, macam tu jauh pula, Maya SMK Bukit Payung. Sama juga, mereka jemput pelajar tingkatan 4 dan pelajar tingkatan 5. Tetapi cikgu nak maklum kehadiran mereka sangat menyedihkan. Lebih kurang 30 saja dan cikgu rasa sangat teruja malam ni sebab kehadiran pada cikgu ramai. Dengan orang kata kekangan-kekangan lain yang hujan, cikgu rasa kehadiran pada malam ini agak baik. Mungkin ada pelajar-pelajar yang
tidak dapat masuk. Dan tahniah juga diucapkan kepada pelajar tingkatan 4 yang masuk, sebab siapa yang masuk malam ni memang dia nak A untuk sign SPM 2022. Dia tak tunggu dah. Dia tak tunggu tahun depan baru nak study. Dia nak dapat terus tips, sebab kalau kamu kuasai masa tingkatan 4, tingkatan 5 sekarang ni kamu kuasai daripada awal, tak ada masalah nanti bila kamu jawab soalan. Taklah terkial-kial, inference pun tak reti, hipotesis pun tak reti yang berlaku pada pelajar-pelajar tingkatan 5 sekarang ini. Cikgu pun tak salahkan pelajar tingkatan 5 tahun ni, sebab mereka pun mengalami keadaan orang kata pandemik beberapa kali yang bahkan agak juga orang kata bukanlah ketinggalan, tetapi benda ni kadang-kadang terlepas pandang. Untuk teknik menjawab ni kita nak fokus pada silibus kadang-kadang. Okey, jadi untuk malam ni Cikgu Nurul harap sangat-sangat anda fokus betul-betul sampai pukul 10.30 malam. Lepas tu nak pergi rehat, nak pergi tidur, lena awak esok PDPR. Okey, so malam ni boleh bersama Cikgu? Siapa boleh voice? Boleh? Boleh kita mula? Boleh? Voice sikit. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Okey, terbaik. So malam ni campur kita sama, semua sama rata. Cikgu, anak murid Cikgu Aminah, anak murid Cikgu Nurul juga, anak murid Cikgu Nurul, anak murid Cikgu Aminah juga. Kita sama-sama semua malam ni. Okey, yang penting result SPM tahun 2021 boleh meningkat dengan baik insya-Allah. Jadi izinkan Cikgu share dahulu. Okey, pastikan ada pen, ada yang pelajar tingkatan 4, pastikan ada buku. Buku tu bukan buku yang ni, buku kalau boleh buku nota kamu pun tak apa. Senang, nanti kamu boleh rujuk kembali, okey? So kamu boleh cikgu check. Kalau cikgu laju, perlahankan cikgu. Okay. Hari ni kita nak fokus kemahiran proses sains. Jangan fikir lain. Maksudnya dekat soalan SPM bahagian A tu. Tapi mungkin pelajar tingkatan 4 kata, kami tak dapat gambaran lah soalan SPM ni macam mana. Okey, jadi sebelum itu, sebelum itu, cikgu nak ucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang telah menjalani EPPT. Kerana kehadiran untuk subjek sains agak tinggi, mungkin kerana paper tu paper yang pertama ke, Allah alam lah. Dan kamu jawab dengan bersungguh-sungguh. Dan cikgu dah buka, minta maaf Cikgu Aminah, saya stop markah-markah pelajar 5A sampai 5D. Untuk tingkatan 4 kita tak expose lah. So cikgu dah senaraikan 5 pelajar terbaik supaya semua orang tahu kelas 5A ni siapa top 5 sains, kelas 5B ni siapa top 5 sains. Jadi kamu pun sendiri tak tahu result kamu kan. Okay, so sekarang cikgu tak akan umumkan markah, cuma nak senaraikan nama 5 yang terbaik lah. Jadi untuk kelas 5A yang top 5 yang kita rasa pelajar ni memang insyaAllah akan dapat A dalam SPM. Sebenarnya 5A ni ramai yang dapat A, tapi cikgu ambil 5 yang terbaik. Dan ada pelajar yang markah dia sama, so kita kategorikan satu lah. Kalau ada 3 pelajar markah sama, kita kategorikan seorang. Okay, so tahniah yang paling highest adalah Ainur Syafiah binti Muhammad Effendi. Okay, Anis Nabila binti Roslan yang top yang kedua lah. Top yang ketiga markah sama Nang dan juga Nurul Eva. Tahniah, markah sangat bagus. Dan Nur top 1, 2, 3, 4 Nur Alia Amira. Nampak tak? Nampak kan? Nur Atira Farhana dan Nur Anis. Tahniah. Dan Nur Syazwani binti Yazid dan juga Siti Nur Syahira binti Yazid. Tahniah pelajar 5A, tahniah pada Cikgu Aminah kerana ramai yang dapat A untuk sign EPPT dan kita harap berterusan sehingga ke SPM insya-Allah. Okey, untuk top 5 5B kita dah go through. Adik-adik boleh tengok siapa dia kakak-kakak abang yang hebat-hebat ni. Aina Batrisha nombor 1 dalam kelas 5B lah. Dan kita ada markah yang sama Nur Maisarah dan juga Muhammad Mus'ab. Kemudian kita ada Muhammad Daniel, Muhammad Nazri. Kemudian kita ada Muhammad Syahid Iqbal dan juga Syasha Atira. Dan kita ada Rabiatul Alawiyah. Alawiyah ke Alawiyah? Kita maaf kalau saya typing. Okey, ini adalah top 5 untuk 5B. Tahniah pelajar-pelajar 5B. Top 5 5C, kita ada yang pertama. Pertama siapa dia? Nur Anissa Erdina, tahniah. Kemudian kita ada markah yang sama Ku Imazira dan Nur Fitra. Kemudian tahniah, kita ada Farah Yasmin dan juga Auni Hawa. Dan juga kita ada Nur Zaidatul Adawiyah. Okey, Nur Fatini. So ada markah yang sama, kita kirikan satu. Kita tahniah kepada pelajar-pelajar yang top 5 kelas 5C. Okey, mari kita tengok kelas 5D. Kelas 5D ni terkejut juga ada yang dapat A. Tak tahulah mungkin dia berusaha sungguh-sungguh. Kita tahniah Muhammad Kamil kerana mendapat A. Salah seorang je pelajar yang dapat A kelas ni. Muhammad Kamil tahniah. Kita ada yang kedua yang tertinggi dalam Muhammad Rafiq Hakim.
Dan kita ada pelajar yang ketiga, Muhammad Ridwan. Okey, tahniah. Pelajar yang keempat, kita ada Ahmad Fitri dan juga Muhammad Khairul Fazli. Dan pelajar yang terakhir adalah Muhammad Hakimi dan juga Muhammad Hafiz Izzat. Inilah dia pelajar-pelajar yang cemerlang sains bagi setiap kelas. Okey, jadi cikgu skip ni, kita tak mau survey sebab kita dah terlewat. Okey, so nama yang tak ada tu bukan tak cemerlang. Cuma kita nak ambil yang 5 terbaik, kita nak petik sikit nama dia malam ni. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Boleh ya? Alamak, tadi bunyi. KSSM. Okay. Cikgu nak beritahu, pelajar tingkatan 4 tahun ni, pelajar tingkatan 5 tahun ni, untuk makluman kamu, tahun ini, kamu adalah tahun pertama, format soalan dia adalah format KSSM. Maksud dia, kalau kamu guna past year exam punya soalan, soalan format dia ada perubahan sedikit. Dia tak sama. Dan kamu pun juga, untuk makluman juga, buku yang past year, kamu kena tengok juga sebab ada tajuk-tajuk yang dah tak keluar. Jadi untuk kebaikan kamu, kamu belilah buku rujukan di kedai-kedai buku dalam tempoh sekarang ni. Cikgu rasa setiap pelajar belilah satu buku. Mungkin cikgu kamu ada brain module, itu adalah satu tambahan. Tetapi untuk diri sendiri, carilah satu buku yang harga dia boleh RM5 ke RM4 ke untuk kamu buat latihan di rumah untuk sains. Okey, baik. Untuk kertas satu, kalau dulu cikgu ringkaskan, kalau dulu kertas satu dulu dia ada dia ada 40 soalan. Dulu dia ada 50 soalan. Okey sekejap ya. Right. Okey, dulu tahun-tahun sebelum ni KBSM dia ada 50 soalan. Tetapi tahun ini dia ada 40 soalan saja. Kenapa lagi 10 pergi mana? Lagi 10 pergi mana? Maksudnya tahun ni soalannya cikgu rasa, bukan rasa, memang soalan dia agak mencabar kerana ada soalan kebat, di mana soalan kebat hampir boleh kata 50% lah, di mana dia akan ada arah sederhana dan juga arah tinggi dalam kebatnya. Kertas 2 pula, kamu kena tahu pelajar tingkatan 4 dan 5. Buka soalan kertas 2, dia akan jumpa mula-mula, kalau kita masuk rumah, kita akan jumpa bilik A. Kita akan jumpa bilik B, kita akan jumpa bilik C. Sama juga kertas SBM, kertas 2 SBM sama juga. Kita akan jumpa bilik A ni. Sebenarnya bilik A inilah kita nak dapat markah yang banyak supaya kita boleh dapat A sign. Itu adalah cikgu Aminah pun memang selalu habaq cikgu rasa. Okey, dan cikgu nak habaq pada tingkatan 4 yang mungkin baru nampak format macam mana. Bahagian A 20 markah ni kamu kena skor. Malam ini Cikgu Nurul akan ajar bagaimana untuk skor bahagian A. Okey, bahagian B tak mau cerita lagi, bahagian C tak mau cerita lagi. Jadi untuk menguasai bahagian A, kamu kena mahir KPS ataupun kemahiran proses sains. Inilah yang akan Cikgu Nurul buat malam ini. Bukan kertas 1, tetapi kertas 2. Di mana kertas 1 markah penuh 40, kertas 2 80. Di mana 20 adalah daripada bahagian A. Okey, mari kita tengok dulu. 20 daripada bahagian A, cikgu ringkaskan Sat. Okey. Ini konstruk nanti kita akan share. Konstruk ni maksud dia rendah ni 5 nisbah 3 nisbah 2. Maksud dia sekarang ni 3 nisbah 2 5. Maksudnya 5. Contohnya soalan ada 40, maksudnya 20 adalah soalan aras rendah. Lagi 20 tu campur sederhana dengan tinggi. So soalan aras rendah ni kamu kena skor lah. Okey. So sekarang ni kalkulator, Cikgu Nurul boleh tak guna kalkulator dalam sains? Boleh, tak ada masalah. Yang tak bolehnya tak guna kalkulator. Dia kira guna otak saja. Mana boleh? Kena guna kalkulator. Jangan kira guna otak saja. Duk kira. Dia tak dapat jawapan. Macam matematik. Cikgu pelik kadang-kadang orang jawab soalan matematik tak ada kalkulator. Macam mana tu kan? Okey, bahagian B kita tak mau terang malam ni. Malam ni kita nak fokus bahagian A. Okey. Setakat ni okey ke? Okey ke setakat ni? Respon cik suara? Ada murid? Voice? Apa tu? Ya. Ada guru. Okey ke setakat ni? Okey ke? Ada ke cikgu laju? Okey. Okey, thank you. Terima kasih untuk respon. Satu lagi cikgu nak beritahu. Habis lagi sesi ni,
kita akan buat quiz. Quiz ini kita akan tengok siapa ranking nombor 1 sampai nombor 5. Jangan risau. Pelajar tingkatan 4, walaupun kamu tak belajar lagi tingkatan 5 punya tajuk, cikgu akan bagi soalan ni semua orang boleh jawab. So cikgu nak uji siapa bijak, pelajar tingkatan 4 atau pelajar tingkatan 5 malam ni. Jangan risau. So sekali lagi kita ada quiz lah. Macam biasa hadiah kita akan dapat terus sekali lagi. Cikgu Nurul nak sponsor malam ni. Jangan risau. Kita terus top up sekali lagi. Alright, seterusnya. Kertas 2. Ni yang kedua. Cikgu tak mau terang dalam ni. Kita nak terus pergi bahagian A je. Okey, nak terus kita skip ni. Okey, baik. Inilah pelajar-pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 4. Maksudnya, hampa tengoklah tingkatan 4 ni berapa tajuk? Ada 12 tajuk. 12 tajuk yang anda kena kuasai. Jadi pelajar-pelajar tingkatan 4, kalau kelas Cikgu Aminah mungkin dah laju dah. Kelas Cikgu Nurul ni slow sikit. Cikgu slow sikit. Cikgu baru sampai nak masuk baru pun 9. Okey, tak apa, kita akan cuba lajukan lagi lah. Okey, pelajar tingkatan 5 pula. Berapa tajuk? 9 tajuk. So cikgu nak tanya, berapa jumlah tajuk SPM punya syllabus? Berapa jumlah dia? Bagi tahu cikgu. Berapa? Kan tak boleh kira. Berapa jumlah tajuk yang akan susah cikgu. Berapa tajuk? Nampak dia tak fokus. Cikgu patah balik. Apa ni? 21. Itulah 12 campur 9, 21. Cikgu Azila dengar marah malam ni. Hampa kira tak hati. 12 campur 9. Susah. 21. Okey, 21 tajuk. Jadi pelajar tingkatan 4, cikgu nak beritahu, kamu untung. Tahun ni pulun tingkatan 4 ni tajuk. Buat nota, siap-siap buat latihan. Abang-abang, kakak-kakak kamu ni ada masa bulan yang lagi untuk nak buat. Kamu ada banyak masa lagi. Okey, tapi insya-Allah boleh dalam 3 bulan ni boleh buat. Anything can happen. Semua boleh. Alright, janji rajin je. Mai kita tengok bahagian A ni. Cikgu Nurul bahagian A ni tanya apa? Kami ni tak apa nak faham lah. Okey, malam ni Cikgu Nurul nak habaq. Bahagian A ni dia ada 4 soalan tau. Soalan 1, soalan 2, soalan 2, soalan 3 dan soalan 4. Cikgu Nurul, soalan mana yang senang? 1 ke 2 ke 3 ke 4? Cikgu Nurul nak jawab. Cikgu Nurul tanya, Cikgu Nurul jawab. Sebab nak cepat. Okey, malam ni cikgu tak dapat nak interaksi banyak sangat. Jawapannya semua senang. Pada cikgu semua senang. Kecuali yang susah sikit mulai tahun ini, tahun lepas, tahun sebelum ni tak pernah tanya soalan ni. Tapi mulai tahun kamu, dia keluar soalan aplikasi. Soalan aplikasi ni apa dia cikgu? Aplikasi ni maksudnya, dia tanya soalan yang ada kaitan dengan hidup kita. Kehidupan kita. Tapi mesti ada kaitan dengan tajuk. Kalau soalan 1 tu tanya pasal inersia, dia punya aplikasi mesti pasal inersia. Kalau soalan 2 tanya pasal tekanan, aplikasi dia mesti ada tekanan dalam kehidupan kita. Tak adalah jawab soalan dia berlainan tajuk. Jadi cikgu nak beritahu aplikasi pun tak susah mana pun sebenarnya. Okay, so kita teruskan lagi. Jadi dalam bilik A ada 4 soalan yang kita kena settle semua. Okay, terus. Dia cikgu pemakar. Baik. Inilah dia yang kamu kena kuasai. Tu dia maal cikgu banyaknya 11. Cuba checklist. Memerhati. Allah senang saja cikgu. Nak tanya inference senang ke susah? Bagi respon saya inference senang ke susah? Cikgu nak tulis kat sini. Mungkin senang. Cikgu tulis memerhati senang. Inference? Senang Senang. Okey, senang. Senang cikgu right. Mengukur. Maksudnya ambil pembaris, ukur. Tengok mata. Senang. Okey, senang. Mengelas. Maksudnya dikelaskan. Ini kumpulan ni. Ini kumpulan ni. Senang, Zul kata senang. Senang. Okey, senang. Tak apa. Kalau ada yang kata susah, maklum cikgu dah. Berkomunikasi. Faham tak berkomunikasi tu apa? Susah Faham. Susah. Cikgu dengar perkataan susah, cikgu bangkah. Membuat perhubungan. Maksudnya ada graf, dia tanya hubungan. Okey, anda boleh respon dekat ruangan chat lah. Cikgu akan nampak dekat ruangan chat. Hampa senang ke susah lah? Okey. Senang. Senang. Hubungan okay. Ruangan chat boleh tulis sebab cikgu nampak ruangan chat kamu. Okey, senang. Ramal. Senang cikgu, senang. 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 Mana ni?
Okey. Tafsir data. Tengok data tafsir. Tengok makin bertambah ni. Tenang. Tenang. Pemboleh ubah ada berapa jenis? Ada 3. Sebutkan yang pertama. 3. Balas. Dimanipulasi. Surat balas. Dimalarkan. Dimalarkan. Tak Beli. ada masalah. Good. Definisi secara operasi? Diamlah Mus'ab. Definisi secara operasi? Apa dia tu? Okey, tak tahu. Susah. Hipotesis? Hipotesis? Ajak dah itu. Tahu. Pelajar kita 4 boleh buat tak hipotesis? Senang. Kompau? Boleh. 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 Baik. Okey, kita boleh tutup mic. Sekarang cikgu nak tanya. Kalau semua boleh, alhamdulillah. Tapi cikgu yakin dalam ramai ni ada yang tak boleh. Itu cikgu pasti memang ada yang tak boleh. Okey, baik. So, cikgu nak mengetahui untuk bahagian A ni, pelajar tingkatan 4, tingkatan 5, jantung, maksudnya kekuatan kamu untuk dapat markah 20 tu adalah pemboleh ubah. Kalau pemboleh ubah kamu cari tak betul, kamu ambil tak betul, kamu bawa keluar tak betul, hipotesis kamu habis ke laut. Inference kamu habis ke laut. Pemerhatian kamu pun habis ke laut. Sebab kamu tidak boleh mengenal pasti pemboleh ubah. Jadi ingat, cikgu nak pelajar-pelajar semua, tingkatan 4, 5, pastikan pemboleh ubah kamu faham. Dimanipulasikan, kadang-kadang soalan ditanya, faktor yang diubah-ubah. Dia adalah benda yang sama. Tolong take note lah. Maksud dia, kalau soalan tanya, apakah pemboleh ubah yang dimanipulasikan? Kamu faham? Tetapi kalau kata apakah faktor yang diubah-ubah? Ya Allah, cikgu tak pernah ajar pun. Sebenarnya itu adalah manipulasi. Maksudnya dalam gambar, dalam rajah, kamu tengok, berbeza lah bahan dia. Itu adalah manipulasi. Tetapi cikgu nak beritahu, radas tidak boleh dalam pemboleh ubah. Tidak boleh sama sekali. Jenis bikar, jenis tabung uji, jenis termometer cannot. Tolong take note. Alat radas tak boleh dalam pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Kemudian kita ada bergerak balas. Bila kita buat eksperimen, dah tentu ada hasil tindak balas. Dah tentu ada keputusan. Keputusan itulah adalah bergerak balas. Tolonglah pelajar 4A sampai 4D, 5A sampai 5D. Kalau pemboleh ubah masih tak lemah lagi, tolonglah bagi jangan lemah dah tu. Okey, dimalarkan atau ditetapkan ni maksudnya kita tak ubah. Contoh, kita ada larutan garam, kita ada larutan gula. Tapi dia sama tinggi. Jadi yang tak sama adalah larutan garam dan larutan gula. Tetapi yang sama adalah isi padu larutan. Maksudnya kita kena tahu. Dimalar, bergerak dan ditetapkan. Okey, seterusnya. Pemboleh ubah. Kunci, ingat, kunci bahagian A, kita nak buka pintu bahagian A ni, kita kena settle pemboleh ubah. Ya? Pemboleh ubah, untuk makluman kamu, kita boleh cari bila buka soalan je, dalam ayat dia ada dah pemboleh ubah. Dalam jadual dia dah bagi pemboleh ubah. Dalam daripada graf pun ada pemboleh ubah. Dari badan gambar rajah ada pemboleh ubah. Sebab itulah pelajar kelas belakang sekalipun dia boleh jawab soalan bahagian A. Kecuali dia buta huruf. Pada cikgu, kalau kamu tak boleh jawab bahagian A, kamu buta huruf. Itu saja. Nampak macam kasar kan? Tapi memang kasar. Sebab kamu tak nak baca. Kamu sikit pun tak nak baca ayat. Kamu sikit pun tak nak tengok jadual. Kamu buka-buka kertas, kamu terus lena. Itu cikgu kata buta huruf. Kasar sikit lah. Nampak siap-siap. Tapi nak bila keluar result SPM, riau, menangis, awak result aku teruk. Loh, duk tanya. Lepas tu salahkan orang tu, salah orang ni. Padahal diri sendiri yang tak nak berubah. Okay? Alright. Seterusnya. Okay. Ini contoh ayat. Ayat lah. Dalam ni ada pemboleh ubah. Cikgu tak mau terang sebab nak cepat. So dalam ayat ada pemboleh ubah. Okay. Daripada jadual pun ada pemboleh ubah. Kamu tahu, siapa tahu dalam ni? Apa pemboleh ubah yang dimanipulasikan? Habaq kat cikgu, apa jawapan dia? Yang mana? Dimanipulasikan. Suhu. Atas ni. Atas. Sabar je. Dimanipulasikan apa dia? Air. Kehadiran garam. Good. Okey, dengar ni. Kehadiran garam. Okey, dengar ni. Air sebelum tambah Okay, garam. kalau dapat jadual, automatically kamu label ini adalah manipulasi dan ini adalah bergerak Balas. Itu memang orang kata
apa ni? Soalan tu dia bagi markah free je sebenarnya. Kalau kamu silap juga, kamu terbalik juga, itu nasib kamu lah. Kamu yang buat careless mistake. Yang bawah beritahu cikgu, yang mana bergerak, yang mana manipulasi? Masa. Garam. Yang ni. Yang mana manipulasi? Yang mana manipulasi? Oh. Masa. Masa minit. Okay, good. Masa, minit. Bergerak balas? Suhu. Ya, jadi pelajar-pelajar tingkatan 4-5 dapat soalan je, labelkan, bulatkan. Okey, bulatkan itu adalah manipulasi dan bergerak balas. Bila kamu dapat banyak soalan nanti, Cikgu Aminah bagi latihan, Cikgu Nurul bagi latihan, kamu akan jumpa nanti masalah-masalah yang timbul daripada jadual. Itu tak mau cerita lagi. Tapi daripada jadual, just labelkan sahaja. Buka soalan nombor 3. Allah, dia keluar graf pula. Dia keluar graf. Tapi sebenarnya, graf ada jawapan. Cikgu dah beritahu dah tips pada pelajar-pelajar cikgu. Kan mungkin Cikgu Aminah pun ada tips. Tapi cikgu dah bagi tips yang mudah. Siapa ingat apa tips yang cikgu bagi? Tak boleh habak Kena habak. Apa dia Mus'ab? Siapa ingat? Apa tips dia? Mana juga semakin yang juga. Graf. Kita nak tahu yang mana manipulasi, yang mana bergerak balas. Jom kita share dengan pelajar-pelajar lain. Siapa ingat? Seorang pun tak ingat. Bilangan murid. Yang mana bergerak balas? Bilangan murid ke? Okey, betul. Tapi macam mana tips cikgu ajar itu? Sekejap lah. Pelajar perempuan tak ingat? Lupa. Pelajar perempuan tak ingat? Takkan seorang pun lupa? Cuti minggu tu. Itulah cuti seminggu jadi teruk lagu perkarat lah. Okey. Okey, dengar ni pelajar-pelajar tingkatan 4, 5. Cikgu tengok ada pelajar yang masih terbalik. Jadi cikgu nak beritahu, kalau paksi Y, kita kata bangkit huruf B. Nampak ni? Kita boleh label huruf B ni. Nampak? Ini adalah B, bergerak balas. Jadi kalau sini B, dah sini tentulah M, menerap. Okey, jadi ini adalah bergerak balas dan ini adalah manipulasi. Jadi dapat soalan, terus label M dengan B. Okey, settle. Okey. Kalau yang ni pula, apa jawapan dia? Ni kita nak refresh ni. Apa jawapan dia? Apa dia manipulasi? Nampak tak? Manipulasi apa dia? Masa. Okey, masa. Bergerak balas? Tak nampak kan? Kepekatan. Okey, good. Kepekatan apa? Larutan natrium. Natrium, sulfat. Yes, Okey, sulfat. ini adalah B. Okey, jadi pada part A sampai part D dapat graf, labelkan ini B, bergerak balas dan ini adalah manipulasi. Okey. Kita tengok lah, sekali kita akan uji. Kita terusnya. Baik. Tengok soalan ni betul-betul. Cikgu dah terang dah itu sebenarnya. Dah bagi tips dah. Okey. Cikgu Nurul cakap, kalau yang ini adalah bergerak balas. Okey. Settle lah kalau bergerak balas kat sini adalah isi padu gas hidrogen. Kamu pun tulislah isi padu gas hidrogen. Sorry, tulisan buruk. Dimanipulasi. Cikgu Nurul cakap kalau yang ni adalah manipulasi. Tetapi kalau soalan dia bagi dalam graf ada 2 graf. Bukan satu. Macam ni satu. Dua line. Ni satu line. Ini pun masih satu. Tapi yang ini dia ada 2. So tolong hati-hati. Manipulasi dia adalah yang ini. Jadi dimanipulasikan adalah logam X dan logam Y. Kita tulis logam X dan logam Y. Ataupun jawapan lain apa dia? Siapa tahu? Jenis logam. Very good. Jenis logam. Okey. Jadi nampak tu jawapan dia. Manipulasi dalam jenis logam ataupun kamu just tulis balik logam X dan logam Y. Bergerak balas adalah isi padu gas hidrogen. Ingat pelajar tingkatan 5 dan 4, kalau graf tu keluar 2, maksudnya yang dalam line, dalam graf tu itu merujuk kepada manipulasi. Cikgu harap jangan silap. Dan cikgu dapat rasa kata-kata tajuk SPM 2021, graf ni mesti, kadar tindak balas ni mesti keluar. Bab 6 tingkatan 5 ni. Mesti kan keluar sebab tajuk tu macam susah sikit dan dia mungkin nak buat kebat. Jadi just get ready lah. Alright, seterusnya cikgu lajukan ya. Hubungan. Okay.
Cikgu dah ajar hubungan pelajar tingkatan 4 dan 5. Bila soalan tak beritahu hubungan, okey, tapi cikgu skip ni, cikgu akan tunjuk kat lain tadi. Cikgu skip dulu. Okey. So, cikgu ulang balik. Yang pertama tadi daripada ayat, yang kedua daripada jadual, yang ketiga daripada graf dan yang keempat daripada gambar rajah. Dari gambar pun kamu boleh dapat pemboleh ubah. Itu cikgu dah beritahu tips dia. Okey, itu nak beritahu tips dia. Okey. So, cikgu tak mau kamu jawab. Cikgu dah tunjuk saja yang lain. Okey. So, skip. Baik. Tips pemboleh ubah. Cikgu dulu nak habaq. Cikgu nak bagi tips. Nak bagi tips. Pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Kalau soalan tanya pemboleh ubah, hampa janganlah tulis kesan cuka ke atas latak. Tulis perkataan-perkataan yang panjang. Sebenarnya untuk pemboleh ubah, syarat dia mesti ada P dengan O. P itu adalah parameter. Catat lah. P itu parameter. Apa catat ni? O ini adalah objek. Okey, sekejap lah. Kipas. Dia ganggu cikgu punya tulisan. Okey. Maksud dia macam ni. Contoh lah. Jisim logam. Cikgu gariskan jisim. Cikgu gariskan logam. Yang mana dia punya P? Habaq cikgu. Mana P dia? Kalau jisim. Yes, good. Jisim adalah P, logam adalah O. Maksud dia, parameter adalah sesuatu kuantiti fizik yang kita boleh ukur. Kalau jisim, kita ukur menggunakan apa? Menggunakan penimbang lah. Maksudnya penimbang. Jadi P itu adalah benda yang boleh ukur. Ataupun kalau benda tak boleh ukur, kita boleh melihat daripada pemerhatian. Contoh yang kedua, parameter dia kehadiran. Cikgu Nurul, kehadiran mana boleh ukur? Ya, kehadiran tak boleh ukur. Tapi kita boleh tengok dengan pemerhatian. Itu dikira parameter. Ketebalan, boleh ukur tak ketebalan? Boleh. Guna apa? Guna tu, tali tip lah. Tak kisahlah nak guna apa ni? Bukan guna. Tolong skru micrometer ke okey, pembaris ke kalau dia tebal besar ni bolehlah pakai pembaris. Jadi maksudnya benda tu boleh diukur. Kalau panjang rod boleh ukur tak panjang? Panjang tu maksudnya kita ukur guna baris. Rod adalah objek. Jenis bahan. Jenis kita tengok dengan mata kita. Pemerhatian. Isi padu. Terjadi kalau pepejal selalunya parameter dia adalah jisim, kehadiran, ketebalan, panjang. Kalau benda yang cecair, benda yang kita menitik, nitik, takkan hampa nak habaq panjang air. Cannot. Kita habaq isi padu. Isi padu dengan kepekatan. Jadi tips untuk yang ada cecair ataupun larutan, dia punya parameter selalunya adalah isi padu dan kepekatan. Kepekatan ni selalunya asid. Selalunya asid ya, kepekatan. Dan kalau gas, selalunya kita guna isi padu gas. Tapi cikgu nak tanyalah pelajar-pelajar tingkatan 4 dan 5. Apa perkataan lain yang boleh guna selain isi padu gas? Ada satu lagi. Siapa tahu? Memang pandai. Boleh tulis kat chat. Siapa yang tahu? Selain isi padu gas. Takkan seorang pun tak tahu. Tulis saja dengan chat kalau kamu nak try. Tak tahu ke? CO2. No, maksud cikgu, selain perkataan isi padu ni, apa lagi yang kita boleh tulis kat sini? Parameter dia. Benda yang kita nampak. Dia macam ni. Ni bekas. Apa dia cikgu dulu ni? Dia keluar. Kita masukkan contohnya kehadiran gas bukan, ada pelajar jawab kehadiran no. Lagi ni bila kita letak contohnya, kita letak logam dalam asid, dia akan keluar apa? Allah, dah buat simulasi pun tak tahu ni. Buih. Sikit lagi. Sikit lagi ni. Buih jisim no, molekul gas no. Maksudnya kamu tak rasa guna lagi perkataan ni. Okey, kalau tak ni cikgu dah bagi jawapan. Cikgu nak cabar ni tengok siapa je. Hampa try jawab dekat ruangan chat. Cikgu akan petik nama yang betul saja. Hampa jawab je. Dia ada 2 perkataan. Main nak sebut lah. Siapa dapat dia memang pandai. Siapa boleh jawab? Cepat. Cikgu bagi tip. Yang B tu.
Tu B. G tu. Awak dia kata. Teruk lah cikgu buat bahasa isyarat pun tak boleh. Sorry Cikgu Aminah, saya macam ni. Okey lah. Bergelembung. Apa dia? Bergelegak. Okey lah Cikgu Aminah gelak kita apa. Jawapan dia bilangan gelembung gas. Payah buat bahasa isyarat pun tak reti kan. Elok. Apalah cikgu. Panjang lo. Okey tak apa. Thank you Yan. Ada jawab bubble lah, kuantiti. Kuantiti gas. Cikgu Aminah, kuantiti gas ke Cikgu Aminah? Kuantiti tu rasa tak boleh. Sedap. Kuantiti tak boleh rasanya. Dia kena tak boleh. bilangan guys. Ya, bilangan bergas dengan isi padu. Kita untung tau lah Cikgu Aminah. Cikgu Aminah ni dia pemeriksa. Cikgu dia tak periksa. Dia periksa orang je. Okay. So kalau cikgu tak jelas, cikgu akan tanya Cikgu Aminah. Tapi kuantiti tak boleh. Tak boleh. Siap. Mengelas. Mengelas kan senang je. Cikgu rasa mengelas tak ada masalah. Hampa duk kelas kan. Mengelas maksud dia kita asingkan dan kumpulkan objek mengikut fenomena dan kumpulan masing-masing. Maksudnya nanti tahun kamu ni hampa belajar tajuk dengan bab apa entah ni cikgu lupa dah bab yang sistem sokongan bab 6 tekan 4 tu, sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. Kita ada orang kata apa? Kumpulan-kumpulan 3 jenis sokongan tu di mana kita ada rangka dalam, rangka luar dan rangka hidrostatik. Dia suruh kamu susun. Itu mengelas lah. Get ready lah. Tahun ni ada mengelas. Kalau tak faham, tak reti, tak belajar, memang tak boleh kelas. Okay? Kelas kan ikut ciri-ciri punya dia. Ini contoh mengelas juga. Hari ni senang je matematik. Masukkan saja betul. Betul tak? Nak tanya, kalau matematik, bagaimana teknik kamu buat ni? Kelas dari 40 hingga 44. Potong. Macam mana? Potong-potong lah. Bila potong-potong, buat apa kat sini bawah ni? Buat satu. Lepas 5 tarik tengok. Itu kita panggil apa? Tahu. Istilah tu kita panggil apa? Tak tahu Cikgu Azina ada? Potong garis. Kita ada berorientasi. Bukan gundalan ke? Bukan gundalan. Maksudnya macam ni. Okay, dengar pelajar-pelajar tingkatan 4, tingkatan 5. Kalau dapat soalan macam ni mengelas, 40, 41, 44. Okay. Tips dia, cikgu tahu. Kita tak mau careless. Kalau boleh kamu try buat 2 kali. Okay, try buat 2 kali. Jadi 40 hingga 44, kamu kira lah. 40, macam ni. Yang tak reti. 60 tak payah. 44, 40 nampak. 41 ada lagi potong. Lepas tu potong contoh lah. Contoh, ni potong. Ambul sini. Potong lagi mana? Apa lagi dah? 43, potong. Apa lagi? Ada lagi tak? Beda. Okey, Tak. settle. Ada 4. Okey, lepas tu kata dah 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu campur lagi 1, 2, 3. Okey, lepas tu bilangan 4 ni kalau boleh tulislah 4. Nak tanya Cikgu Aminah, kalau dia buat gundalan saja tak ada nombor boleh tak Cikgu Aminah? Setakat ni tak boleh. Yes, cikgu nak beritahu jangan pula kamu tinggal buat gundalan, kamu terlupa nak tulis 4. Jadi nasihat cikgu, gundalan tu hampa jangan buat kat sini. Gundalan tu nak buat kat mana? Habang cikgu nak buat kat mana gundalan tu? Tepi. Tepi tak payah, tepi bawah dia. Tepi nak buat apa? Bawah dia. Bawah dia. Buat situ. Itu dia nombor. Okay. So atas boleh. Ya boleh. Afi boleh atas, tak ada masalah. Okay, good. Baik. Seterusnya. Macam ni lah aktif. Malam ni kita nak tengok. Okay, ni mengelas juga. Oh, rambut kerinting. Kita tahu tu. Kita tahu sini ada rambut kerinting, ni rambut lurus. Jadi kamu kena mengelas. Kamu kena mengelaskan dia. Ini contoh mengelas lah. So kalau kamu tak tahu yang mana kerinting lurus, memang tak boleh jawab lah. Jadi satu cikgu kata mengelasnya senang. Kita boleh lihat daripada pemerhatian. Okey, ini mengelas. Okey, mengukur menggunakan nombor. Kita mengukur menggunakan alat mengukur termometer. Termometer kalau tak reti baca memang problem. Cikgu harap kamu tak ada masalah nak baca termometer. Voltmeter kena tahu cara baca. Ammeter kena tahu baca. Silinder penyukat kena tahu baca macam mana. Spring kena tahu macam mana. So guna pembaris pun kena tahu macam mana. Okey, satu lagi benda yang cikgu tak mahu kamu silap. Katalah, Mas cikgu nak tunjuk, dah teringat ni. Mas tunjuk. Ini dah belajar masa form 3 ni, tak silap. Larutan ni macam ni. Satu meniskus macam ni. Satu lagi meniskus macam ni.
Sahabat, kamu kat ruangan chat tolong tulis nah. Ruangan chat tolong tulis. Cikgu nak gambar A nah, nak tanya. Benda ni akan berlaku. Okey, larutan yang ada meniskop sini. Okey, cikgu labelkan nah. Sorry, dia bengkok. Cikgu labelkan sini X. Cikgu labelkan yang ini adalah Y. Untuk soalan A, cikgu nak baca mata cikgu dekat X ke ataupun dekat Y? Tolong tulis dekat chat. Tolong tulis dekat chat. Cikgu, mata cikgu kena duduk dekat X ke dekat Y? Tak apa, tulis kat chat. Tulis kat chat, cikgu tengok. Y. Y, X. Y, banyak jawab Y. Nampak Cikgu Aminah, ramai jawab Y. Ramai jawab Y, X, Y. Okay, stop. Okay. Benda ni yang cikgu tak mau pelajar tingkatan 4 dan pelajar tingkatan 5 buat silap. Kita baca kat mana gunung itu berada. Jadi puncak gunung itu berada. So puncak gunung ini di mana? X atau Y? Voice cikgu. Puncak gunung. Puncak gunung. X. Kita kena baca kat sini, Cik. Kalau kat sini pula, cikgu nak baca mana? Y ke X? Kita nak baca puncak gunung. Gunung. Jadi pelajar-pelajar tingkatan 4-5, inilah selalunya abang-abang, kakak-kakak senior buat silap benda yang senang. Okay, next. Malam ni, pelajar yang masuk malam ni, insya-Allah takkan silap dah. Puncak, tips dia puncak gunung. Puncak gunung. Tu nampak? Puncak gunung, hampa label. Puncak gunung, hampa label. Okay. Hak ni pun sama. Hak ni pun sekali lagi ada yang tak kata, abang ke cikgu, berapa bacaan ni? Gambar pertama. Tu dekat chat. Berapa bacaan dia? Loh, takkan tak nampak. Kan bacaan A yang, apa bacaan dia takkan tak tengok. Raja 1.1. Berapa bacaan dia? 0.0. Kosong je lah. Nak susah apa? Alah. Nak poin-poin. Kosong ampere. Okey. Siapa nak jawab soalan 1.2? Pelajar lain cepat. Pelajar tingkatan 4, tingkatan 5. 0.40. Saya jawab 2 tadi. 0.1. Ni. 0.1. Okey, dekat ruangan chat. Putri jawab 0.1, 0.2, 0.4. Ramai jawab 0.2, 0.4. Okey. Alright. Okey, ramai jawab 0.4. Mari kita semak. Syazana jawab 0.4. Hampa janganlah buat silap. Tolonglah. Benda-benda mudah jangan silap. Tengok kat sini. Sini 1. Kalau sini hampa baca 0.1, sini 0.2, sini 0.3, ni 0.4, ini mesti 0.5. Masalahnya situ 1. Maksud dia, 1 ni kena bahagi dengan berapa sengatan? 1, 2, 3, 4, 5. 1 sengatan ni nilai dia 0.2. Jadi jawapan dia 0.4. Thank you so much. Ramai yang betul dekat. Nampak tak? Nampak. So ramai jawab 0.4. Thank you Tanya. Ainur jawab, Aisyah jawab 0.4. Adeline. Okay, thank you Akram. Okay, good. Macam tu lah. Hak ni pula. Ini kaedah mukut. Memang akan ditanya dalam SPM. Tetapi untuk tahun kamu ni yang nak dekat bulan 3 ni, kita tak tahu alat radas apa yang keluar. Mungkin tahun 2022 dia keluar suruh ukur guna baris je. Kalau guna baris, lega pelajar-pelajar tingkatan 4 tahun ni. Kami punya soalan keluar pembaris. Tapi tahun Mus'ab ni, tahun Fahmi, tahun 2021 ni. Dia tahun Mus'ab. Dia keluar ammeter. Dia keluar termometer. Okay. So yang ni cikgu nak beritahu, ukur kedalaman. Cikgu nak habak lah. Cikgu nak tanya. Kamu jawab. Kedalaman lah. Dia tengok kepisan. Okay, cikgu label lah. Ini, cikgu label lah. Ini A. Ini B. Tolong tulis dekat ruangan chat. Cikgu nak ukur yang A ke nak ukur B? Kita tengok dekat ruangan chat. Jangan voice. Cikgu nak tengok dari ruangan chat. Nak ukur A ke nak ukur B? Arahan dia ukur kedalaman. Okey, ramai jawab A. Ada jawab B. A,
A. Okay, A, B. Okay, alright. Okay, stop. Stop. Yes, very good. Jawapan dia adalah A. Okay, cukup. Jawapan dia A. Nampak tak? Bila SPM, kamu galak pergi ukur yang bahagian B tu, markah kamu hilang. Tak ada. Sebab dia nak kedalaman. Okay? Alright. So, kita teruskan. Okay, tak mau dah ni. Berkomunikasi. Ya Allah, Cikgu Nurul, berkomunikasi ni apa? Kami nak kena bercakap ke? Tak. Bukannya nak bercakap. Mana boleh periksa nak bercakap? Nak suruh cakap. Dah. Yang tu cikgu suka cakap bahasa yang mudah. Supaya kamu lepas ni teringat. Berkomunikasi ni bukan bercakap. Tetapi berkomunikasi ni maksud dia, kamu nak mempersembahkan. Mempersembahkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk jadual, dalam bentuk graf, dalam bentuk rajah ataupun model. Selalunya soalan tanya bentuk dia dalam bentuk graf. Jadi pelajar-pelajar malam ni, apa yang anda kena buat? Mari kita tengok tahun ni. Dia bagi data. Dia suruh lukis graf garis lurus. Bila graf garis, mula-mula kamu transfer. Transfer tips dia, janganlah transfer macam ni. Nampak macam ni lah. Cikgu nasihatkan, buatlah pangkah, tanda X. Dekat mana? Sebab nak bagi tepat-tepat tanda X, tanda X, macam tanda cat, tanda X. Okay? 4 titik. 1, 2, 3, 4. Tetapi ada pelajar dia galak. Dia buat yang 8. Lepas tu dia pergi suka hati dia je bubuh nilai. Lepas tu tiba-tiba jadi bengkok. Kalau buat graf, dia tak payah lagi kacau hat ni. Biar pi kat dia. Apa dia? Okey, maksudnya buat yang ni dulu. Yang ni. Okey, so memang nampak clear dia lurus. Bila clear dia lurus, cikgu nak beritahu, kamu ambil pembaris, garis. Dan, ini tips. Jangan galak pi sambung ke kosong. Tak boleh. Stop sampai sini. Faham? Okey, clear. Okey, jangan galak lah. Dia pergi sampai kosong. Nak sambung ke kosong lah. Tak boleh. Kecuali kalau dalam soalan memang ada kosong. Kosong. Baru sambung. Okey, clear lah. Seterusnya. Hat ni pula. Cikgu nak tanya. Kamu nak pakai pembaris ke nak pakai lengkung tangan je? Pembaris. Apa dia? Apa yang dia tanya tu? Dia suruh lukis graf. Kamu buat graf. Bila dah buat graf, garisan dia bukan straight. Tetapi garisan dia ada bengkok macam ni. So kamu nak lukis tu pakai pembaris ke? Kamu nak sambung straight tajam sampai sini ke ataupun nak pakai tangan, hand free? Tangan. Free hand, tangan. Ada tangan. Cikgu Aminah, kalau pelajar dia nak buat, cikgu tanya soalan pada Cikgu Aminah. Nak tengok benda ni adakah sama? Boleh tak kalau daripada sini Cikgu Aminah sampai sini, pelajar ni dia nak pakai pembaris. Kat sini dia sambung pakai tangan, bengkok. Boleh tak Cikgu Aminah? Tak boleh. Yang ni kita terus guna free hand sahaja. Dengar tu. Yang tak garis lurus lah. Yes. Dengar tak tips tu? Cikgu tak mau sebab kamu nak dapat garisan lurus, kamu pergi pakai pembaris kat sini. So dia free hand. Clear? Clear tak semua? Clear. Okay, good. Kecuali kalau graf yang apa tu? Yang pepejal bertukar kepada gas, yang perubahan tu kan? Itu boleh. Okay, baik Cikgu Mina, terima kasih. Cikgu Mina, kalau Nur tengah bagi ni ada benda tips dan selit, Cikgu Mina bagi tahu. Sebab Cikgu Mina ada pengalaman yang tinggi dalam pemeriksaan kertas. Okay. Kalau macam ni, ini kalau macam ni, slide ni pun Cikgu ambil daripada Cikgu Perlis sebenarnya ni. Okay. Dia punya titik dia, tengok. Ini okey. Awak dia ke atas ni, awak dia ke bawah, awak dia ke... macam mana nak buat kalau keluar tahun ni soalan macam ni? Nak buat lagu mana ni kan? Jadi, cikgu rasa dia guna macam konsep subjek fizik, kimia, bio. Maksud dia, kamu cari titik yang paling banyak yang kamu boleh sambung. Contohnya, titik yang pertama, titik yang kedua, titik yang terakhir.
Kemudian pastikan dia balance. Bila kamu garis, satu tu duduk atas, satu tu duduk bawah. Jangan dua-dua duduk atas. Itu kita panggil garisan dia tak seimbang. Dan cikgu yakin kalau soalan SPM dia akan buat satu titik tu, dia akan dapat seimbang lah. Dia takkan buat soalan yang susah. Jadi ingat tips dia, cari banyak titik, maksimum titik yang boleh. Minimum 2 ke 3. Saya tak pasti Cikgu Mina. Selalu 3 kot. No, 3 boleh sambung 3 ni. Yang tak kena mungkin 2 titik. Tapi dia memang balance. Satu di atas, satu di bawah. Elok je garis lalu tengah-tengah. Walaupun tak kena tak apa. Cikgu takut tahun 2021 soalan graf macam ni ditanya. So get ready. Persediaan untuk tahun 2021. Okay. Seterusnya. Ni pula. Ini graf bar. Ini carta palang. Okey, carta palang okey, dia ada carta palang, graf bar mesti ada jarak dan kelebaran dia mesti sama, lebar mesti sama. Kemudian pastikan titik betul lah. Kemudian kamu kena label lah pasti pasti X dan juga pasti Y. Okey, seterusnya. Ini histogram. Kalau soalan tu suruh minta histogram, selalunya pasal variasi selanjar lah. Okey, ini graf dia. Sama juga. Kena bar dia rapat-rapat. Tetapi kalau histogram, kamu lukis macam ni, salah. Histogram dia mesti rapat-rapat macam ni. Lebar mesti sama dan titik memang kena sama. Inilah cara kamu berkomunikasi. Berkomunikasi. Okey. Cikgu bagi dah nota yang ringkas secara ringkas di sini. Baik. Perhubungan kita terus skip. Okey. Dan yang terakhir, bukan terakhir, kita ada lagi ni. Lemak lagi 20 minit. Okey, sat. Hubungan. Okey, hubungan. Apakah hubungan antara jisim tin, jisim tin dengan masa yang diambil bagi untuk tin berayun? Okey, cikgu nak bagi ringkas je. Cikgu nak bagi ringkas je pada malam ni. Kalau soalan tanya hubungan, okey. Tips dia paling mudah kalau tak nak guna, yang paling mudah lah ayat dia adalah apa dia sebut tu? Semakin. Semakin bertambah atau meningkat. Ayat yang pertama ini, tolong salin ayat yang pertama ni jangan ubah. Jangan ubah sampai bila-bila. Semakin bertambah, kita ambil Perdana Menteri dulu. Perdana Menteri adalah M, PM. So, cuba sebut kan? Semakin bertambah jisim tin. Okey. Lepas tu kita sambung ayat tu. Sorry cikgu sambung kat bawah. Semakin. Allahuakbar. Okey sana. Malam ni tak apa nak mau sangat cikgu punya ni. Semakin. Kalau graf dia semakin meningkat, kita kata semakin bertambah lah. Tapi kalau graf dia menurun, kita kata semakin berkurang. Sekarang graf ni meningkat. Jadi semakin meningkat atau bertambah masa yang diambil untuk berhenti berayun. Saling balik saja yang ni. Okey? Saling balik saja yang tu. Okey lah? Tips dia. Itu tips dia. Seterusnya. Okey. Tolong tulis di ruangan chat. Cikgu nak kamu tulis hubungan dia. Tolong tulis di ruangan chat. Tolong tulis di ruangan chat. Nak maklum, kehadiran kita akan bagi set lagi 10.30 dan bersama kuis. Okey, tolong tulis dalam chat. Cikgu tengok hubungan. Cikgu dah beritahu semakin bertambah itu wajib dan kita ambil dahulu PM. Dan kita sambung dengan semakin bertambah atau berkurang. Dia tanya hubungan daripada masa 0 ke 60. Okey, ini soalan dia. Berdasarkan graf 1, nyatakan hubungan di atas isi padu gas hidrogen dalam masa 60 saat yang pertama. Maksud dia, jangan takut dengan soalan. Maksud dia sampai 60 ini, dia suruh tengok had ni. Apa hubungan dia? Had ni sampai sini. Allahuakbar. Sampai sini. Tak payah sebut dah 60 saat pertama. Jawapan macam cikgu bagi tadi. Okey, cikgu bacakan jawapan yang pelajar kamu tulis. Tolong tulis jawapan kat ruangan chat. Okey, Syahir dah jawab. Syahir jawab. Semakin, pelajar form 4 tolong tulis semakin bertambah masa. Okey, tengok cikgu check Semakin bertambah masa. Semakin bertambah isi padu gas hidrogen. Okey, good. Putri Najihah Siti Hasanah jawab yang sama macam Syahir. Putri dia sama. Eva bagus sama. Atira sama. Very good. You're very good. Yes, semua jawab betul.
Betul. Syasha, Anis, Arini, campur. Cikgu tak kenal lah, ada nama-nama tak kenal ni. Hekal, semua betul. You're very good. Okay. So, cikgu rasa, okay, boleh stop jatuh lagi? Cikgu rasa pelajar malam ni dia tak ada masalah dah untuk buat hubungan. Okay, hubungan. Okay, kita teruskan dengan meramal. Okay, meramal, bila kita buat graf, memang akan ada soalan meramal. Meramal. Okay, meramal. Okay. Mai tengok kat sini. Cikgu tak mau bagi. Cikgu tak mau terang langsung. Ini soalan dia. Ramalkan suhu pada 12 minit. Cikgu nak anda jawab di ruangan chat. Ramalkan suhu pada 12 minit. Okey, Adeline Fatin. Yes, very good. Pandai je Cikgu Aminah, tengok Cikgu Aminah. Pandai daripada peramal ni, boleh ramal sangat tepat. Semua jawab 102. Nampak tak? Kalau ada pelajar jawab 103, tak boleh lah. Dia boleh meramal. Yeah, very good. Very good tonight. Thank you. Thank you so much. Okay. Ya Allah, boleh masuk hipotesis. Cikgu akan laju. Okay. Hipotesis. Okay. Sewaktu cikgu lambatkan tadi dekat bahagian pemboleh ubah. Sebab bila pemboleh ubah dah terror, you tak ada masalah lah nak buat hipotesis ni. Semua takkan ada masalah. Okay, cikgu nak beritahu, mungkin cikgu kamu, Cikgu Aminah ke dah bagi tips. Tapi ambil tips cikgu sebagai tambahan. Okay? So, mana-mana tips yang kamu dapat daripada internet ke, sebenarnya semua betul. Okay. Boleh guna yang pertama, jika maka. Tak ada masalah. Tapi ingat, Perdana Menteri nombor 1. PM mesti disebut dahulu. Baru diikuti PB. Kesalahan yang pelajar selalu buat, dia pergi galak tulis PB dulu. No. PM nombor 1. Dia kata, cikgu, kalau saya tak mau guna jika maka, boleh tak? Saya nak guna semakin. Boleh. Tetapi bergantung kepada soalan. Kalau soalan yang berkadaran, contohnya masa, bolehlah guna semakin. Kalau soalan tu tak sesuai, tak boleh. Okay? Masa yang ada ukuran. Kita sesuai semakin. Cikgu, boleh tak kalau saya tak mau guna jika maka, saya tak mau guna semakin, saya nak boh saja PM dengan PB dalam tu. Janji saya punya jawapan betul. Boleh. Sebab pemeriksa, dia akan cari dalam hipotesis ada PM, ada PB. Itu jadi senang je. Jadi jangan cakap hipotesis wajib jika maka. Tak wajib sebenarnya. Mencantikkan ayat menjadi perfect sebenarnya. Okay. So, cikgu nak tanya. Cikgu akan label, Cikgu Nurul bantu lah. Cikgu Nurul kata, Cikgu Nurul kata kalau dapat jadual, terus label. Ini PM. Okay. Wow, ini PB. Tapi Cikgu Nurul kata kalau hipotesis, kita boleh guna jika maka. Semakin. Ataupun tak payah boh. Tapi saya rasa saya nak guna semakin lah. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu tulis kat jawapan ruangan chat, guna semakin. Tolong buat hipotesis sekarang. Nak uji saja. Cikgu nak kamu tulis semakin. Okey, cikgu tunggu. Okey, cikgu tunggu. Semakin. Okey, Adeline. Adeline ni tengah buat apa? Kak Min. Adeline ni saya tak cakap. 5A. Selalu menjadi orang yang pertama. Very good Adeline. Okey, Putri Najihah pun 5A kot? Atau Putri tempat? Ya. Okey. Kena fight ni. 5C kena fight, 5D kena fight ni, kena tunjuk. Kita boleh 4A pun kena muncul. 4B kena kalahkan kakak-kakak ni. Okey, sangat baguslah. Memang kamu jawab kat ruangan chat tu betul. Semakin bertambah masa, semakin bertambah isi padu gas. Semua jawab betul dan tepat. Perfect. Cikgu nak habaq nah, cikgu pergi pula. Cikgu buat dekat sekolah menengah yang cikgu buat kemarin dulu. Ramai yang silap, ramai yang terbalik sebelum kita ajar. Tapi budak-budak Tanjung Pau is very good. Sangat tak nampak nama. Okey, bagus. Betul. Okey, seterusnya. Kalau jika maka boleh tak? Boleh. Jika masa bertambah, maka isi padu gas makin meningkat. Tetapi sebenarnya jawapan yang paling tepat pada cikgu untuk masa ni semakin lah. Semakin tu lebih cantik sebenarnya. Okay? Alright. Cikgu tak mau lambat. Kita dah baru hipotesis. Boleh tak? Tak mau, tak sempat. Kita kena teruskan. Pemerhatian. Kenapa cikgu buh mata?
Awak Cikgu Nurul Ibu Mata. Illuminati. Okey, dengar ni. Kenapa pemerhatian? Okey, ingat kalau hipotesis Cikgu Nurul kata tadi, Cikgu kata boleh guna jika maka, semakin ataupun kita boleh guna perbandingan. Bandingkan saja. Nanti kamu dapat soalan, nanti kamu buatlah perbandingan. Cikgu dia nak bagi teknik sebab banyak ni, kita ada masa sikit lagi. Pemerhatian ni maksud dia pada kita 4, apa yang kamu nampak dalam soalan, apa dia hasil PB, itu adalah pemerhatian. Okey, Mai nak tunjuk. Cikgu nak perkenalkan malam ni dua istilah. PB ni sebenarnya pembuli ubah bergerak balas ni adalah hasil eksperimen. Hasil eksperimen ni kita dapat mungkin daripada mendengar. Mungkin kita sentuh. Oi, hak ni kasar mengkerutu. Hak ni licin. Bau. Bau hidung kan? Aduh, cikgu kata bau kat telinga. Bau. Hak ni busuk. Hak ni wangi. Jadi kita merujuk kepada pemerhatian. Rasa, lidah, penglihatan, kita ukur apa nampak semua benda-benda yang mata, hidung semua tu PB hasil. Tetapi cikgu nak tanya satu soalan. Rod kuprum dengan rod kaca. Boleh lah. Hak mana yang boleh menyalakan mentol? Rod kuprum ke rod kaca? Kuprum. Okey, kuprum. Baik. Tengoklah. Tengok cikgu buat lah. Okay, thank you. Mai Sarah jawab semua penuh. Maksudnya kamu tak tidur lah. Kamu tak sekadar on saja. Kamu berinteraksi dengan cikgu. Okay, dengar lah. Bila rod kuprum kita pasang dengan litar, mentol akan menyala. Bila mentol menyala, beritahu cikgu, apa pemboli ubah bergerak balas? Lampu menyala. Nampak tak? PO apa dia? Jangan sebut lampu menyala. Siapa boleh jawab PB? Apa dia? No, bukan kaliran cahaya, bukan. Kecerahan mentol. Okey, nak habaq. Satu menyala, satu tak menyala. Apa dia punya PB? Kecerahan mentol tak mau, cikgu nak yang lebih tepat. Sikit lagi. Mentol betul dah. Mentol adalah O. Mentol adalah O. Cikgu nak P dia apa? Kecerahan. Kecerahan lain. Kecerahan maksud dia dua-dua menyala. Satu malap, satu tak malap. Kita nak satu. Sikit lagi. Syahzara, sikit lagi. Start dengan huruf N. Alah, awak tak dapat ni. Dah lah, betul lah sebenarnya pajar-pajar. Kamu dah betul, dah O dia betul, mentol. Betul. Allah Akbar, Cikgu Nurul. Tak nak? Awak dah hilang. Kenapa hilang? Nyalaan mentol. Allah, thank you Mus'ab. Thank you so much. Nyala. Saya tak hilang. Kau hilang. Orang kata mental kau hilang. Saya kat Mina. Lah, dia hang pula. Tak maksud nak. Sorry. Task manager. Komputer lama lagu tu lah. Macam tuan dia, Ustaz. Biasalah. Tak maksud nak. Nanti yang pakai itu. Tapi tu anda tengok ni. Okey, terima kasih. Baguslah Zoom malam ni. Aktif betul. Nampak? Cikgu Aminah ada puas hati hampa tau. Hampa tu. Zoom. Baguslah. Ada perubahan bagus Zul. Kak Min, dia lawyer buruk lah Kak Min. Kak Min, dia lawyer buruk. Banyak Kak Min. Kalau mengajar dalam kelas tapi okey, dia pun hibur. Okey lah tu. Tak ada dia sunyi pula. Kan Zul? Okay. Ambil hati namanya, ambil hati. Ambil hati lah betul. kau. Okey, cikgu share lain. Yang lain pun, mana cikgu punya PowerPoint? Sekejap. Aduh, Cikgu Nurul. Sana. Jangan marah cikgu, sekejap. Bengkel. Okey, baik. Okey, izinkan cikgu share sekali lagi. Hari ni muka cikgu nampak gebu pasal anak cikgu tukar kamera. Apa jangan tertipu lah. Pakai filter dia dah. Pakai tepuk. Cikgu tu gebu tak payah pakai make up.
Kak Min, boleh belajar dengan saya? Maksudnya kita tak payah pakai makeup, dia automatik dia cantik. Dah makin duk Korea lah pula. Nak bagi semangat budak-budak tengok. Padahal fake je pun. Boleh lah. Boleh lah. Janji lah. Dia pun tahu dah fake dan tak fake. Dia boleh tengok muka Tu yang Zul episode malam ni Zul. Ha? Tu yang Zul episode malam ni tau. Dia malah dia gede macam. Itu tiap hari. Tiap masa kelas happy. Ya, bagus Dia lah. sekarang dah insaf. Dia masuk semua kelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Ya Allah, bagus je. Sat, bengkel mahir KPS. Okey, jumpa Kelas BM lah dia masuk paling rajin. Boleh ke? Apa jangan memilih. Tak bagus memilih. Kena masuk semua. Bos. Faham tak? SPM semua subjek nak kena dapat elok. Saya tekan tengah dulu. Sorry nak pelajar lain 4A, 4B, 4C, 4D, 5A. 5D dia ke mana ni? Macam kita tak tahu lah dekat Min dia pun ada ke tak ada ni. Ada cikgu ada. Tapi alhamdulillah lah 77 maintain daripada tadi. Dahsyat. Budak-budak SMK Terjempau memang hebat. Hebat. Kita ganas. Kalau Sebab malam ni ada kita akan buat lagi nanti. No? Semua pakai semangat macam ni, insyaAllah kita akan buat lagi. Boleh Kak Min. Kita ada lagi Kak Min, jangan lupa. Ya. Ada lagi Kak Min. Cikgu Nurul akan sentiasa bersama. Okay. Jangan risau. Cikgu Nurul pun jadi moderator pula. Ustaz Nah, hampa sabar. Ustaz Nah dah tengah loading. Komputer lama. Ustaz. Kita nak habis ni. Ustaz. Okay. Sabar Nah. Pelajar perempuan dia malu tapi dia aktif di chat. Tak apa. Oh, anak cikgu guna filter apa ni? Okay, settle. Okay, baik. Alright. So kita pergi dekat dia slide mana ni? Ni settle dah. Hipotesis settle dah. Kita dah hampir banyak slide ni sebenarnya. Pematian. Tadi pematian lupa lah kami. Kita mana tadi? Pematian lah. Pematian. Alright, pematian. Okay. Pematian. Settle tadi pematian. Parti. Allah Akbar. Okay, pematian. Jadi cikgu dah beritahu nak. PB nampak. Okay, contoh tadi. Kamu jawab tadi nyalaan mentor. Okay, cikgu tulis nak. PB. Okay, pelajar pertama dia tulis ni. Nyalaan mentor. Ingat tips tadi. Nyalaan adalah parameter iaitu perhati daripada pematian. Mentor adalah objek. Itu adalah tips sebenarnya. Tetapi ada pelajar dia jawab kekondaksian elektrik. Sana. Sebab apa kondaksi elektrik? Sebab mentor menyala. Kau ada kondaksi elektrik dah. Bergerak balas. Betul. Tetapi cikgu nak tanya pendapat kamu. Antara nyalaan mentor dengan kekondaksian elektrik ni, yang mana yang kita nampak? Nyalaan mentor. Good. Jadi, bila soalan pematian, apa yang kamu nampak dalam soalan, nampak dengan mata kita, kamu jawab itulah jawapan dia, hasil dia. Tetapi kalau kamu jawab, rod kuprum boleh mengkondaksikan elektrik, jawapan kamu salah walaupun betul. Memang betul, rod kuprum memang boleh mengkondaksikan elektrik. Tetapi itu bukan pematian. Itu sebab. Itu adalah inference. Jangan silap nak. Jadi pemerhatian, tulis balik apa yang nampak. Apa yang kamu nampak dalam gambar tu, tulis balik. Itu adalah pemerhatian. PB nampak. Okey, contoh yang ni. Satu soalan lagi kakak. Bila soalan pemerhatian, nak abang lah. Memang keluar lah. Memang keluar pemerhatian. Hampa jangan duk kata apa lah. Memang soalan pemerhatian akan keluar. Tapi cikgu nak bagi tips. Ni cikgu nak bagi tips lah. Pemerhatian, dia ada soalan dua jenis. Satu khusus, satu umum. Khusus maksud dia macam ni. Main abang lah, khusus. Soalan tanya macam ni. Nyatakan pemerhatian. Okey, boleh tutup dah di ruangan chat. Jangan tulis, cikgu baca. Cukup. Saya lagi baca chat. Okey, nak ulang. Nyatakan pemerhatian pada rajah 2A. Maksud dia khusus pada 2A sahaja. Soalan kedua dia tanya macam ni. Nyatakan satu pemerhatian daripada eksperimen di atas. Maksud dia tanya antara 2A dengan 2B. Jadi kita buatlah perbandingan. Okey, soalan cikgu yang pertama. Apa PB dalam gambar ni? Kalau boleh jawab. Tadi orang dah habaq dah tadi. Masa tip tadi. Habaq cikgu, apa PB dia? Tulis dekat ruangan chat. Cikgu nak PB je. Sebab kita nak PB untuk pematian. PB yang kita nampak.
Okay. Apa PB? Takkan tak nampak PB. Dia masukkan logam, akan keluar ni. Dapat ni. Ni pun masuk logam M, dapat ni. Gas. Gas. Okey, ingat cikgu dah habaq pembeli ubah ada dua. P dengan O. Gas itu adalah O. Isi padu gas. Thank you so much. Isi padu gas. Putri jawab isi padu gas. Good. Isi padu gas. Tengoklah. Cikgu tulis isi padu gas. Okay. Cun. So, soalan dia tanya. Apakah pemerhatian anda dalam rajah 2A? So, anda kena mulakan dengan perkataan isi padu gas. Jawab. Isi padu gas dalam rajah 2A. Sambung. Siapa nak sambung? Kan? Isi padu gas dalam rajah 2A. Sambunglah sikit. Perkataan dia apa dia? Malu. Meningkat. Cikgu dah agak dah. Pelajar akan nampak benda, ramai pelajar akan nampak terbalik. Memang kalau pergi mana-mana, hampa tengok meningkat. Pasal hampa tengok ayat. Silap. Itu yang sebenarnya yang careless. Ya. Cikgu nak habaq, jawapan dia sama ada sedikit atau banyak. So jawapan kamu apa? Sedikit. Isi padu gas dalam rajah 2A sedikit. Kalau soalan tanya, apakah pemerhatian pada rajah 2B? Banyak. Ada apa jawapan penuh? Jawapan penuh. Isi padu gas. Banyak. Isi padu gas dalam rajah 2B. Banyak ataupun lebih banyak. Tetapi itu adalah jawapan khusus. Tetapi kalau kamu nak selamat, nak jawapan yang memang akan selamat sampai bila-bila, ini pada cikgu lah. Kamu tambah ujung tu berbanding je. Tengok cikgu buat lah. Kalau soalan tanya pasal 2A lah, cikgu akan jawab. Isi padu gas dalam rajah 2A sedikit berbanding rajah 2B. Settle. Cuba buat jawapan yang kedua. Isi padu gas rajah 2B banyak lebih banyak rajah berbanding 2A. Yes, thank you Mus'ab. Maksudnya pemerhatian, kalau kamu tak mau pening-pening, kamu boleh buat comparison terus, berbanding. Tetapi kalau kamu rasa kamu nak jawab ikut kehendak soalan, nak jawab yang 2A saja pun boleh, tak ada masalah. Tapi jawapan yang paling selamat dah tambah ujung tu sikit je, berbanding rajah 2B. Okay, clear nah? Itu adalah pemerhatian. Okay. Ya Allah, 5 minit ni laju. Okay, pemerhatian, sektor pemerhatian. Okay, inference. Inference dia pula, ya Allah cikgu, saya memang tak boleh jawab inference cikgu sebab saya pening inference apa dia. Okay, inference cikgu nak beritahu, cikgu nak bagi tips. Salin lah. Inference dia, cikgu tak mau dah pernah kata 4, kata 5, hampa pergi jawab untuk mengkaji. Semakin bertambah jika cikgu tak ajar. Inference ada tick dekat perkataan. Tengok nak cikgu buat. S ini kamu tulis sebab. Kenapa dia berlaku? Lepas tu kamu nak dapat idea. Ya Allah, inference ni nak buat macam mana? Oh, sebab. Cikgu dah bagi tips lagi. Dekat huruf I ni, kamu buat besar-besar. Jadi ayat kamu start dengan ini kerana. Ada cikgu yang mengajar kamu tulis kerana je. Boleh. Tapi cikgu Nurul nak kamu tulis ini kerana supaya kamu ingat dekat huruf I kita akan start dengan ini. Kerana. Kamu tulis ya. PM. Kamu buat PM. Tulis dulu. PB. Kamu buat pangkah set X. Apa dia ni Cikgu Nurul? Orang lain tak pernah ajak pun lagu ni. Tak apa. Cara Cikgu Aminah dah ajak tu pun sangat betul. Tapi ambil lah tips Cikgu Nurul sebagai kaedah yang kedua. Okey. Apa benda ni Cikgu? Saya tak faham. Mai Cikgu nak tunjuk apa maksud dia. PM ni maksud dia, dah tentulah dia boleh ubah dia manipulasi dalam soalan tu. Masuklah kat situ. Lepas tu PB pula, pemberi ubah yang tak nampak. Contohnya tadi kekondasan elektrik, pertumbuhan anak benih. Nak beritahu lah, pertumbuhan anak benih kita tak nampak. Tetapi bilangan akar bertambah kita nampak. Tetapi kedua-duanya memberi makna yang sama. Itu maksudnya PB nampak dengan PB tak nampak. Selalunya PB tak nampak ni
Dia ada dalam soalan. Cuma kita yang tak perasan kadang-kadang tu. Tak percaya, mai kita tengok soalan ni. Mai kita tengok soalan ni nah. Okay. Sebelum kita nak move kepada definisi ceprasi untuk terakhir. Sebab kita tak tadi lewat ni. Okay. Figure 1.1 shows an experiment, sorry nak English tapi senang je. Menunjukkan eksperimen to study the pressure. Pressure maksudnya apa dalam bahasa Melayu? Tumpatan. Tekanan. Thank you. Tekanan. Tekanan. Okey, tengok nah tekanan. Sebenarnya tekanan ini adalah dia punya PB tak nampak. Cikgu nampak. Jadi, apa PB nampak dia? PB nampak dia maksudnya hasil eksperimen. Apa hasil eksperimen dia? Tu dia, tengok tu. Kedalaman lekukan. Jadi, PB yang nampak, ini PB tak nampak. Jadi, PB nampak kita adalah kedalaman lekukan. Tapi ingat, inference kena guna PB tak nampak. Kedalaman lekukan. Lepas tu PM. Sebab dalam inference kena letaklah PM supaya ayat tercantik. PM kita ada dua. Satu blok P, satu blok Q. Tapi kita tak boleh ambil jenis blok. Dia bukan pasal jenis blok. Dia ubah. Hampa tengok ni. Dia ubah apa ni? Dia ubah apa ni? Kedudukan. Yes. Kedudukan blok. Ataupun dalam bahasa yang lebih tepat adalah luas permukaan. Kalau kasut Cikgu Nurul dengan kasut Zul, duduk pula. Masuk dekat tanah yang lembek, kasut siapa yang terbenam? Zul. Kasut Zul. Kasut cikgu lah. Tengok Cikgu Mina. Kasut cikgu lah pasal apa? Pasal apa masa terbenam dalam? Cikgu pakai kasut tinggi. Sebab Cikgu berat. Nampak detik. pasal apa terbenam? Katalah Zul 50 kilo, Tekanan dia kurang. Cikgu berat. Cikgu nak tanya balik. Katalah Zul 50 kilo, cikgu 50 kilo. Tapi Zul pakai kasut macam ni. Cikgu pakai kasut macam ni. Cikgu Yang pakai mana kasut tinggi. Yang mana terbenam? Dia macam Tapak luas. Tapak luas, tekanan tinggi ya? Dah. Tapak Dah. Okey, clear. Okey, tampak ni tengok ya. Okey, good. Tekanan tapak kecil. Thank you. Jadi cikgu nak tulis kat sini, PM kita adalah luas apa? Sinovac. Luas Permukaan. Permukaan siapa? permukaan kasut. Permukaan blok. 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 Okey. So tengok sekarang ni. Bagaimana nak tulis inference? Inference. Okey, sana. Inference. Apa tips tadi? Apa tips dia? Ini kerana tekanan. Sabar. Ini kerana PM kita ada dua. Satu luas permukaan kecil, satu luas permukaan yang besar. Nak pilih yang mana? Kita pilih ni. Sebut. Ini kerana Tekanan. no. Kita punya tips yang pertama tadi PM. Ini kerana Blok P. dah ni PM kita apa? Permukaan. Luas permukaan. Ini kerana luas Permukaan. permukaan kecil ke besar? Kecil. Kecil. Okey. Lepas tu sebelah PM apa? PBX kan? PBX kita apa? Menghasilkan apa? Tekanan yang tinggi. Yes. Menghasilkan tekanan yang lebih tinggi. Ini baru satu inference. Cuba try buat inference ni. Abang cikgu Ustaz, try buat inference ni. Ini kerana permukaan yang besar menghasilkan tekanan yang rendah. Very good. Maksudnya inference boleh ada dua jawapan. Pilih ikut soalan. Kalau disuruh buat inference dekat blok P, buat kat blok P. Kalau disuruh buat inference blok Q, buat inference blok Q. Kalau dia kata nyatakan satu inference, buatlah mana-mana. Clear tak? Okey, dan yang terakhir hari ini adalah DSO. Dan terakhir sebelum kita pergi ke quiz dan kita akan bagi link kehadiran. Alright. Quiz malam ni Cikgu Nurul nak sponsor pelajar yang paling tinggi. Pelajar paling tinggi.
Cikgu nak sponsor. Pasal main Rifki dapat duit bagi ceramah. Banyak. iPhone 13. Okay. So sekali lagi Kak Erin pelajar form 4 dengan form 5 kita akan buat quiz. Quiz menggunakan quizzes. Sorry kita akan guna quizzes. Okay. Last kali DSO. Inilah yang selalu pelajar yang salah. Kalau Cikgu Aminah dah tahulah. Kalau yang ni banyak pelajar tak boleh jawab. Tapi Cikgu nak pelajar Tanjung Pau, soalan ini anda boleh jawab. DSO ni senang saja. Sebab dia kunci dia adalah pemboleh ubah saja. Kunci dia pemboleh ubah saja. Pemboleh ubah kamu ada, hampa boleh jawab semua soalan. Tak percaya mari tengok. Yang pertama, kehendak soalan. Yang kedua, kamu pastikan dalam ayat kamu ada kata penghubung. Dan yang ketiga, kamu pastikan ada PB yang nampak. Cikgu Nurul, saya tak clear lagi. Tak apa, mari kita tengok. Tapi ingat, syarat 3 je. Okay. Tengok, cikgu buat soalan. Ini jawapan. Cikgu buat soalan. Nyatakan definisi secara operasi bagi antibiotik. Cikgu ulang balik. Nyatakan definisi secara operasi bagi antibiotik. So ini jawapan pelajar. Okey, siapa boleh reka soalan kedua? Siapa boleh reka soalan kedua? Tolong voice out. Nyatakan definisi secara operasi bagi alloy. Thank you so much. Cikgu tak tahu siapa dia. Thank you so much. Siapa nak try nombor 3? Nombor 3. Nyatakan definisi secara operasi bagi eksotermik. Yes, very good. Okay. So nampak tak? Bila soalan SO, bagi apa dia? Bagi apa dia? Jadi kamu jangan galak pergi tulis jawapan. Definisi secara operasi bagi, tak payah. Terus ambil perkataan selepas bagi. So tengoklah syarat pertama. So pemeriksa pun akan tengok jawapan dia. Syarat pertama, kehendak soalan. Oh, ada kehendak soalan. Bagus. Tapi bukan makan satu, baru syarat pertama. Syarat kedua ialah, ialah ni wajib. Ialah tu wajib. Cikgu Mina, kalau dia buat adalah boleh tak? Kita galakkan ialah lah dulu. Jangan tulis yang pelik-pelik. Ialah. Baik. Sebab ada cikgu nak beritahu sebab apa? Sebab cikgu ada ternampak teknik menjawab dekat YouTube, kamu confuse, ada yang tulis adalah lah apa, tapi kita ambil SMK Tanjung Pau, kita ikut kata Cikgu Aminah, kita ambil ialah. Cikgu pun suka guna ialah. Okey? Ialah tu wajib. Bahan. Syarat yang kedua. Takkanlah antibiotik ialah manusia. Takkan antibiotik ialah logam. Mana boleh. So antibiotik ialah bahan. So pemeriksa dengar, oh pelajar ni bagus. Dia tahu antibiotik. Okay. Siapa tahu? Kuprem ialah, siapa sambung? Boleh sambung. Kuprem ialah? Logam. Good. Yes, good. Fotosintesis ialah? Proses. Good. Proses. Pandai. Jadi baru siap nombor 2. Kita ada 3 syarat. Yang wajib, yang ni wajib. Ialah yang ni tolonglah hafal. Ini adalah PB yang nampak. Maksudnya tengok eksperimen, dia menghasilkan kawasan jernih. Okey. Wajib. Oh, pelajar ni dia dah buat 3 syarat. Tetapi tahun 2021 ni hampa tambah sikit yang hitam ni. Apabila hampa buka balik soalan, tengok antibiotik ni dia bubuh kat mana? Oh, dia bubuh atas agar nutrien. Tulis balik saja. Maksudnya operasi dia bagaimana? Apa yang kita perlu buat untuk hasilkan kawasan jernih? Tambah sahaja di belakang ni. Wajib tambah. So ayat yang wajib kamu tambah ialah yang apabila. So DSO 3 syarat, 3 perkataan. Ialah yang apabila. Apa dia tadi ulang balik? Ialah yang apabila. Yang apabila. Good. Baik, cikgu nak beritahu. Apa yang cikgu perlu write yang pertama? Cikgu nak write sekarang jawapan yang kedua. Alloy. Good, alloy. Lepas tu? Bahan. Good, bahan. Lepas tu? Membuat.
lakukan yang kurang dalam. Good, cukup 3. Pelajar ni sambung apabila pemberat dijatuhkan ke atasnya. Very good. Yang ketiga, tolong cikgu ulas sekali. Apa dia yang pertama? Exo. Yes, exothermic. Good. Syarat pertama. Syarat kedua? Tindak balas. Good. Tindak balas. Syarat ketiga? Menyebabkan suhu larutan meningkat. Tingkat. Sampai sini kan? Ketiga cukup. Lepas tu, apabila tengok dalam gambar tu, dia campurkan apa? Tulis balik, dia campurkan. Semua ini ada jawapan dalam gambar, dalam soalan. Senang tak DSO? Senang tak? Senang. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni selesai. Pelajar tingkatan 5, modul dah dapat untuk kelas Cikgu Aminah dan Cikgu Nurul. Cikgu minta sangat-sangat siapkan bahagian A. Bahagian A dahulu. Kalau cikgu kelas bahagian A, kita akan bincangkan jawapan. Ilmu yang dapat malam ni, terus buat bahagian A. Buat betul-betul. Okay. Pelajar tingkatan 4 tak apa. Nanti kita akan bagi kemudian, insyaAllah. Okay, so discard. Okay, Cikgu Aminah, okay, kita akan teruskan malam ni dengan perkongsian untuk sebelum tu, kita bagi attendance sekarang ke ataupun sekejap lagi? Sekejap lagi ya? Attendance? Okay, so kita akan sharing quiz. So get ready semua. Cikgu akan bagi quiz. So kamu tengok di bahagian chat, cikgu akan bagi link. Okay dah? Cikgu Nurul akan bagi link. Kamu jawab betul-betul. Ada 10 soalan yang senang gila. Cikgu dah abang lah. Senang gila. Kenapa senang gila? Lepas kamu jawab, baru cikgu abang. Kenapa senang gila? Senang gila dah. Okay, so cikgu akan bagi. Sabar. Tengok kat ruangan chat. Kita dah tutup ni. Okay, sabar. Sabar. Okay, continue. 10 soalannya. Kamu jawablah secepat yang mungkin. Sekejap. Alright, cikgu share link. Okay, so sekarang kamu tengok di ruangan chat. Cikgu nak minta kamu tulis nama dan juga nama dan kelas senang. Contohnya Siti 4A. Okay, cikgu hantar link . Siti 4A. Okay, so cikgu nak sekarang kamu klik. Cikgu akan share di sini . Di cikgu punya, cikgu akan share cikgu punya board. Okay, boleh masuk. Cikgu share. The entire screen. Okay, share. Live. Okay, boleh masuk. Klik. Okay, Alhamdulillah. Ramai yang dah masuk. Dengar tak sound dia? Kenapa sound tak bunyi ya? Dengar tak sound dia? Tak dengar Nurul. Tak dengar lah. Tak dengar. Saya stop sharing dulu. Saya kena share tab kot. Saya share tab. This one lagi over. Cancel. Share tab. Okay, ya, saya share yang ni. Dengar tak? Masuk dah guys semua? Okay. Dengar kan? Okay, masuk semua dah? Tak dengar juga. Okay. Tak dengar semua. Tak dengar lah? Dia tak bunyi lagi dah, Sir? Okay, tak apa. Sebab dengar nanti kita, saya testing dah dengar. Ni tak dengar belum, tak apalah. Okay, so kita akan, okay. Pelajar semua, boleh kita mula? Kita ada 33 ni, ada lagi nak masuk tak? Mu kita ada Daniel, Firdaus. Ke tempat lagi, cepat-cepat kita nak bagi hadiah malam ni. InsyaAllah. Masuk cepat, hadiah istimewa daripada Cikgu Nurul. Okay, cepat. Cikgu tunggu. Ada tak lagi yang masuk? Cikgu nak, tak ada cikgu nak tekan start. Tak ada? Voice. Tak ada? Okay, so cikgu akan mula. Start lah. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu mula. Okay. Okay. Dengar bunyi tak? Dengar dah. Okay. Alright.
kenapa dia tak keluar? Patutnya dia keluar. Sepatutnya dia dah dia akan masuk. Kan? Nak tanya kamu boleh jawab tak? Boleh jawab tak? Boleh. Cuma dia tak keluar ke cikgu lepas dia tadi cikgu dah try dia naik. Tapi tak apa. InsyaAllah kita harap ada result ya. Sepatutnya dia ada ni. Dia akan naik secara automatik. Okey. Boleh? Cikgu bagi masa lagi 2 minit. Siapa cepat yang dapat? Okey. Jawab cepat. Alright. 1 minit lagi. Saja nak bagi pura-pura otak sikit malam ni. Untuk makluman kamu, ini sebenarnya soalan sekolah rendah. Tapi ada kaitan sikit lah dengan inference kan. Soalan sekolah rendah. Sains sekolah rendah. Tapi ada sikit lah tajuk-tajuk yang ada kaitan sikit dengan menengah atas. Okey, cikgu akan tutup. 5, 4, 3, 2, 1. Cikgu harap ada result sebab cikgu tak tahu kenapa kosong ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pasal apa? Okey. Kita tengok ada apa yang dapat pangkat tinggi. Mana? Tu boleh pergi. Kak Min? Mana ni? Mana tadi? Kita tengoklah sini nah. Right, kita tengok di sini. Ainur 5A 100. Disusun dekat ranking kan? 5A. Hekal Alsa ni tak tahu siapa dia, tak book kelas. Okay, 5A. Mana 5B? Siapa Hekal tu? Saya. Dia kata apa? 4 apa? 4B. Jual hang boleh jaga. Oh, nama cikgu. Okey. Hampa tengok adik-adik hampa lawan hampa 5B ada pemaisaran. Mana 5C tengok? 5C ada alhamdulillah. 5B ada. 5D tak 5D? 5D tak? Okey, 5B, 5A. Okey. Tak apa, soalan ni sebagai orang kata nak refresh kamu pasal sains. Okey. Oh, ramai Kak Min jawab sebenarnya. Okey. So ada lagi. Kita tanya, set lagi pelajar yang Ainur 5A. Boleh PM tepi cikgu tahniah kerana anda mendapat 100% untuk soalan hari ni. Jadi, cikgu faham. Cikgu tahu. Sebab memang dia lag. Quizzes ni dia ada mau masuk pasal apa mau masuk. Sebab quizzes ni memang diperlukan lain laju. Okey, tapi tak apa. Rezeki pada siapa tadi? Lupa dah. Ainur. Zul. Bukan Zul. Okey. Ainur. Okey, jadi cikgu Tahniah. Cikgu akan bagi share link malam ni untuk kamu isi kehadiran. Ctrl C. Harap-harap ada orang ambil gambar lah kita punya kehadiran malam ni. Ada orang ambil gambar kan? Allah kesiannya, sorry tak boleh masuk. Okey. Sekejap lah cikgu nak ambil gambar. Sekali kamu left. Sekejap. Kalau siapa yang nak buka kamera, sangat-sangat dialu-alukan. Okey, tak apa. Kalau nak buka kamera, tak nak buka kamera pun tak apa. Okey, ready nak ambil gambar? Okey. Lepas ambil gambar, cikgu. Jom. Okey.
Okey, sportif juga Mina. Kalau cikgu dah macam Korea ni, apa ni? Penat cikgu makeup macam Korea. Zul, orang tengok Zul. Dia sporting kat Min kalau suruh ambil gambar memang dia orang memang dia ni. Haikal, okey Haikal. Okey kan? Lagi? Kalau apa kata? Apa kata dia cikgu? Allah. Saya ingatkan bukan dalam. Saya cakap, ya Allah malu ya. Terima kasih pengetua, tunggu sampai habis. Yo, saya ingat cikgu dah live dah. Cikgu tunggu sampai habis. Okey, Daniel okey. Malu ke semua? Okey, pengetua dah. Pengetua sporting. Hampa tahu betul sporting. Okey, Syed, ready sampai 5 je kira. Sampai 5 je kira. Kita on kamera. Siapa buka kamera? InsyaAllah. InsyaAllah. Confirm. InsyaAllah A. Okey, cuti sampai 5. 1, 2. Dekat map. 3. Rambut panjang, rambut Zul tu. Okey, Safwan. Okey, 5 set kita ambil gambar nah. Okey, first blood buka. Okey, 1, 2, start. Sekejap. Cikgu tak nak senyum. Okey, sudah. Terima kasih semua. Okey, cikgu ucap terima kasih dan cikgu akan hantar link dekat kehadiran kat sini. Untuk kehadiran kamu malam ni, kamu isi dekat link kehadiran tu. Dekat situ nanti kamu cikgu minta komen. Allah, buat tak boleh space ni. Salah. Cikgu dah minta kamu komen seikhlas hati. Malam ni bengkel ni apa yang kekurangan kamu tulis kat situ supaya cikgu boleh buat penambahbaikan for the next time lah. Alright, so cikgu copy. Alright, selamat mengisi kehadiran. Terima kasih semua. You all memang awesome. Thank you so much. Sampai ke akhir ramai 70 lebih. Okay, Kak Min saya serah. Jangan live dulu, kita dah tutup nanti. Okay, Kak Min. Okay. So, terima kasih banyak-banyak Cikgu Nurul. Cikgu Nurul dah happy sangat malam ni. Dia nak sambung lagi sebenarnya sampai ke 12 tu. Tak boleh. Okay. Anak murid dia mesti dapat tunggunya. Okay. Okay, so cikgu harap sangat malam ni ilmu yang kita dapat malam ni kamu guna sebaik-baiknya. Dah modul dah ada, soalan dah ada. Okay, untuk terus besok terus jawab je soalan tu supaya ilmu yang belajar malam ni tak hilang. Okay. Dan sekali lagi cikgu nak ucapkan terima kasihlah kepada Tuan Pengetua. Tak sangkalah dia tunggu kita sampai. Tuan Pengetua mungkin ada permintaan, ada budak nak bagi Pengetua nak bagi ucapan last sikit. Terima kasih permintaan daripada pelajar. Tadi cakap dah tadi kan. Okeylah. Tutup. Tutup. Kena bagi Mus'ab minta ni, Mus'ab. Saya baca. Terima kasih ni Cikgu Sejamina boleh tak? Boleh. Okey, terima kasih kepada semua guru yang terlibat. Tahniah kepada anak-anak pelajar yang ambil bahagian malam ni. Saya tengok pengajaran, perkongsian ni sangat menarik, sangat bermanfaat dan sangat banyak ilmu lah. Kamu dah mendahului orang lain yang tak masuk ni. Jadi tahniah pada anak-anak pelajar yang masuk. Saya doakan anda sentiasa istiqomah dan komited serta insya-Allah kamu akan cemerlang dalam pelajaran insya-Allah dan berjaya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bye-bye. Okay, bye semua. Okay, jadi doakan semua lah malam ni. Okay, semua dapat ilmu yang manfaat malam ni dan cikgu doa sangat semoga semuanya dapat skor A lah untuk sains. Dan berapa kali dah cikgu sebut A ni, A pula. Sains ni adalah cukup senang kita nak dapat A. Okay, berbanding dengan subjek lain. Bukan kata cikgu kata subjek susah. Sains ni senang untuk dapat A. Tapi bukanlah senang kamu tidur bangun je dapat A. Tak. Tapi kita kena belajar sebab dia kalau kita faham betul-betul teknik. Okay, contoh macam KPS hari ni. Kalau betul-betul kamu mantap KPS hari ni 20 markah dah dalam tangan. Kan Cikgu Nurul kan? Betul. Kita bukan setakat A no, tujuan utama kita A+. A+ yang kita nak kejar. Okay? Betul. Ya, betul. Memang betul pun. Okay, jadi cikgu doakan semua malam ni akan dapat kejayaan cemerlang lah terutama dalam mata pelajaran sains. Jadi cikgu dah habaq dah. Jadi kamu pilihlah subjek mana yang kamu rasa kamu nak skor A tu dan salah satunya ialah subjek sains. Okay. Cikgu Azila ada? Terima kasih Cikgu Azila. Cikgu Azila ada? Cikgu Azila nak kata apa-apa tak? Tak ada. Terima kasih Kak Zila. Okay. Terima kasih semua. Sekali lagi tahniah lah untuk anak-anak pelajar semua yang dapat malam ni daripada awal sampai ke akhir. Dan terima kasih terutama Cikgu Nurul. Sama-sama. Okay. So setakat tu sajalah perkongsian kita untuk malam ini. Jadi insya-Allah kalau dalam masa lagi kita akan sambung lagi untuk teknik yang seterusnya insya-Allah. Ya, insya-Allah. Okay, so terima kasih semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang highest tadi PM Cikgu Nak. Tadi? Waalaikumsalam. Siapa tadi Kak Min yang highest tadi?
Terima kasih. Aina Syifa. Nanti PM cikgu. PM cikgu. Nanti minta nombor dekat. Budak-budak ada nombor cikgu. PM laju-laju. PM dan laju. Okey ni kata PM. Alright. Okay, boleh live semua loh. Mereka tak mau live ke pasal apa ni? Mereka nak belajar lagi loh. Alah, Dia sambung alah, basic pula. Kami tengah semangat ni. Sambung. Bye-bye. Okay, bye semua. Jom kita live sama-sama cikgu live dah. Sebab cikgu dah kena off ni. Okay, bye semua. Bye. Bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih Bye. semua. Bye. Yuk.